Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-74 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Yang bermaksud, dan kenanglah ketika Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah sesudah kaum 'Ad, dan ditempatkannya kamu di bumi dengan diberikan kemudahan untuk kamu mendirikan istana-istana di tanahnya yang rata, dan kamu memahat gunung ganangnya untuk dijadikan rumah. Maka kenangkanlah nikmat-nikmat Allah itu, dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di muka bumi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan kisah dakwah Nabi Salih alaihi salam kepada kaum Thamud, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh baginda agar mengatakan kepada kaumnya, hendaklah kamu semua mengingati akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu, iaitu nikmat Allah menjadikan kamu khulafa, generasi yang menggantikan kaum 'Ad yang telah dimusnahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kamu nikmat wa bawwa'akum fil ard, dimudahkan bagi kamu untuk melakukan apa sahaja di atas negeri ataupun tanah ataupun kawasan Al-Hijr itu, yang mana ia menjadi tempat kediaman mereka yang terletak di antara Hijaz dan Syam. Dan dengan kemudahan yang Allah Ta'ala berikan itu, kaum Thamud berupaya untuk menjadikan kawasan tanah lapang itu sebagai kawasan untuk mereka bina qusuran, istana-istana mereka, sementara menjadikan jibal, kawasan gunung ganang itu sebagai rumah-rumah mereka. Dikatakan bahawa kaum Thamud tinggal di kawasan pergunungan pada waktu atau pada musim sejuk, kerana di dalam rumah-rumah yang mereka pahat itu kukuh keadaannya dan tidak terkesan dengan hujan maupun angin yang kencang. Dan juga keadaan di bukit itu ataupun rumah-rumah yang dipahat itu mempunyai keupayaan untuk memanaskan ataupun untuk menyebabkan mereka tidak kesejukan. Adapun pada musim selain daripada musim sejuk, maka kaum Thamud dikatakan tinggal di kawasan tanah rata di negeri Hijr untuk melakukan aktiviti-aktiviti pertanian dan pekerjaan yang lain. Dan kita dapat lihat bagaimana Al-Quran memberikan pengajaran kepada kita dan memberikan kita mesej bahawa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kehidupan yang sejahtera kepada kaum Thamud, iaitu kaum Nabi Salih alaihi salam. Dan kita dapat juga melihat bagaimana Allah menjadikan bentuk muka bumi kawasan Hijr itu yang terdiri daripada tanah rata dan juga pergunungan, dan
membolehkan mereka untuk mencipta ketamadunan, untuk memajukan kawasan Hijr itu dengan pembangunan dan kawasan tempat tinggal dan sebagainya. Maka kerana itu Nabi Saleh alaihi salam mengulang-ulangi peringatan ke atas kaumnya supaya bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut. Seperti Allah rakamkan dalam sambungan ayat ini, fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Maka ingatlah kamu akan nikmat-nikmat Allah dengan penuh penghayatan dan pengajaran, serta bersyukurlah kamu kepada Allah di atas nikmat yang hebat ini. Dan sudah pasti tanda bersyukur kamu kepada Allah, hendaklah kamu mengesakannya dalam ibadah kamu, dan janganlah kamu berterusan dalam melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat apakah reaksi daripada kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam, itu kaum Thamud. Allah berfirman dalam ayat yang ke-75 daripada surah Al-A'raf ini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Yang bermaksud ketua-ketua yang sombong takabur dari kaumnya berkata kepada orang-orang yang dipandang lemah, iaitu orang-orang yang telah beriman di antara mereka, tahukah kamu bahawa Saleh itu diutus dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami beriman dengan apa yang ia diutus untuk menyampaikannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang kita lihat pada ayat-ayat yang lepas menceritakan tentang penentangan kaum Nuh, sikap kaum Thamud, begitu juga sikap kaum Hud, begitu kaum Nabi Hud alaihissalam, begitu juga sifat kaum Nabi Saleh disebutkan di dalam ayat ini, mana Allah berfirman, qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu. Berkatalah golongan yang hidup mewah, golongan bangsawan, golongan berkuasa dan berpangkat dalam kalangan kaum Nabi Saleh alaihissalam, kata mereka terhadap orang-orang yang beriman, yang mustad'afin, yang dipandang lemah, dipandang hina, yang mana mereka telah beriman dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kebenaran. Kata golongan yang kaya terhadap mereka, adakah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Saleh itu adalah utusan daripada Tuhanmu, daripada Tuhannya kepada kamu, untuk agar kamu hanya menyembah Tuhannya, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya? Maka ia adalah soalan ataupun pertanyaan yang bertujuan atau mengandungi di sebaliknya tujuan menghina, pada masa yang sama tujuan untuk mempermain-mainkan serta mengugut orang-orang beriman. Kerana sesungguhnya orang-orang kaya ini yang menentang Nabi Saleh alaihissalam mengetahui bahawa orang-orang beriman ini sememangnya tahu bahawa Nabi Saleh merupakan utusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu kita dapati orang-orang beriman tidak membalas ataupun tidak menjawab persoalan itu secara terus seperti mana yang dikehendaki oleh soalan atau persoalan yang diajukan kepada mereka. Mereka tidak menjawab, ya, sungguhnya Nabi Saleh itu adalah utusan daripada Tuhannya. Tetapi mereka menjawab dengan seperti mana Allah rakamkan, inna bima ursila bihi mu'minun. Sesungguhnya kami beriman dengan apa yang diutuskan kepada Saleh dengannya. Kerana ia merupakan suatu jawapan yang segera, jawapan yang tuntas dan segera dalam menyatakan kebenaran, segera dan cepat dalam memusnahkan atau merendahkan kebatilan, dan untuk menzahirkan keimanan yang telah berakar umbi di dalam hati sanubari mereka. Pada masa yang sama memperingatkan bahawa sesungguhnya urusan mengutuskan Nabi Saleh alaihissalam itu merupakan suatu yang jelas dan terang, dan sepatutnya seseorang yang berakal tidak bertanyakan tentangnya lagi. Namun perkara yang sepatutnya dipersoalkan ialah sejauh mana ataupun bagaimanakah keimanan yang patut ditunjukkan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Saleh alaihissalam, dan
mematuhi setiap apa yang sepatutnya dipatuhi, yang sesuai dan memangnya sesuai dengan akal yang sejahtera. Maka ia merupakan suatu jawapan daripada golongan yang beriman, yang lemah, yang dipandang lemah dan yang dipandang hina oleh golongan bangsawan dan golongan kaya itu. Membuktikan syaja'ah, membuktikan keberanian mereka dalam menzahirkan kebenaran, dalam berkata, dalam berterus terang mengenai perkara yang hak, dan menunjukkan kekuatan iman mereka, dan membuktikan kesahihan keyakinan mereka kepada Nabi Saleh dan apa yang dibawa oleh baginda. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah memperlihatkan pula apakah jawapan balas daripada golongan yang sombong itu. Allah berfirman dalam ayat yang ke-76 daripada surah Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Bermaksud, orang-orang yang sombong takabur itu berkata, sesungguhnya kami tetap ingkar akan orang yang kamu beriman dengannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka jelas di sini suatu keadaan berterus terang daripada golongan yang takabur itu tentang pendirian mereka, yang membuktikan kedegilan mereka, membuktikan penentangan mereka. Dan mereka berkata, qala alladhina istakbaru, berkata orang-orang yang sombong angkuh dalam kalangan pembesar-pembesar dan orang-orang yang berkuasa dan berharta dalam kalangan umat Nabi Saleh alaihissalam, sebagai jawapan balas terhadap orang-orang yang miskin, yang dipandang hina, yang merupakan orang-orang yang beriman. Inna billadhi amantum bihi kafirun. Sesungguhnya kami kufur terhadap apa yang kamu beriman dengannya. Jawapan ini bukan sahaja untuk menunjukkan bahawa golongan tersebut tidak beriman dengan Nabi Saleh atau tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh, tetapi menzahirkan penentangan mereka, perbezaan mereka dengan orang-orang yang beriman itu, golongan mustadhafin yang beriman itu. Bermaksud seolah-olah mereka ingin mengatakan, kami tidak sama dengan kamu. Kalau kamu beriman dengan Nabi Saleh dan apa yang dibawa dan diutuskannya, maka kami berlainan pendapat dan berlainan pendirian dengan kamu. Dan ia merupakan jawapan balas yang tepat dengan kata-kata orang yang beriman, inna bima ursila bihi mu'minun. Maka pertembungan antara yang hak dan yang batil itu sudah jelas di hadapan mata setiap kumpulan, iaitu golongan al-mustakbirun, golongan orang-orang yang sombong dan angkuh itu, dan golongan al-mustad'afun al-mu'minun, orang-orang yang beriman dalam kalangan orang-orang yang dipandang hina atau golongan yang fakir. Lalu apakah tindakan golongan yang sombong ini? Apakah mereka melakukan atau sengaja akan melakukan sesuatu yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dilakukan oleh kedua-dua kaum yang kita ceritakan sebelum ini? Maka apakah yang mereka lakukan sebenarnya selepas itu? InsyaAllah akan kita lihat dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.